Buletin Didik 1 November bersama saya Noalifah Ghani. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bermula hari ini, pengurusan sekolah dibenar menjalankan pemeriksaan ke atas sijil digital vaksinasi setiap guru bagi memastikan tenaga pengajar masing-masing lengkap divaksin. Tegas Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin, ia bertujuan mengelak kes guru yang memaklumkan telah divaksin namun sebaliknya. Dan mula hari ini pihak sekolah pun akan memeriksa sijil digital vaksinasi ini untuk memastikan setakat mana guru-guru yang betul-betul maknanya dah cek satu persatu sijil vaksinasi ini untuk memastikan yang mana kata dah divaksinkan betul-betul divaksinkan atau yang mana kata tak divaksinkan ini betul-betul belum divaksinkan. Sebab kita tak nak ada kes-kes tertentu yang mana ada kes di mana kata vaksin tak divaksin, kata tak divaksin divaksin dan sebagainya. Beliau ditemui selepas mengadakan lawatan ke Sekolah Kebangsaan Air Molek Melaka pagi tadi. Langkah itu sejajar dengan pekeliling Jabatan Perkhidmatan Awam JPA yang akan mengambil tindakan tata tertib terhadap semua penjawat awam yang enggan divaksin bermula hari ini. Melalui semakan dan pemeriksaan pihak sekolah itu, jelasnya pihak kementerian akan memperoleh data tepat terhadap maklumat guru yang enggan menerima vaksin. Sebarang bentuk tindakan yang akan diambil selepas itu adalah berdasarkan data berkenaan. Sejak pekeliling JPA itu dikeluarkan, bilangan guru yang enggan divaksin berkurangan. Sementara itu, KPM turut mengarahkan Jabatan Pendidikan Negeri JPN serta Pejabat Pendidikan Daerah PPD untuk turun padang secara mengejut bagi memantau tahap pengudaraan optimum di sekolah dilaksanakan dengan berkesan. Datuk Dr. Razzie berkata setakat ini pihaknya melihat ada peningkatan dalam usaha untuk mengoptimumkan pengudaraan di sekolah meskipun pada peringkat awal ramai dalam kalangan pentadbir sekolah kurang memahami mengenai kaedah serta pendekatan yang boleh digunakan bagi melaksanakan usaha berkenaan. Dan kita maklumkan nak turun pun janganlah maklumkan pada pihak sekolah. Turun secara pada bila-bila masa sahaja untuk memastikan bahawa segala tata cara yang telah ditetapkan dalam garis panduan yang kita sediakan itu dapat dipatuhi dengan baik. Khususnya berkaitan dengan pengudaraan. Teruja dan lega, itulah reaksi ibu bapa pada hari pertama kemasukan murid ke sekolah untuk pembelajaran secara fizikal. Persediaan untuk menghantar anak ke sekolah juga sudah dilakukan seminggu lebih awal. Melalui tinjauan di Sekolah Kebangsaan Desa Pandan Kuala Lumpur, trafik tidak begitu sesak. Laluan turut dikawal rapi untuk memastikan murid-murid masuk ke sekolah dengan mematuhi penjarakan fizikal. Pihak pentadbir sendiri, even guru besar sendiri telah memaklumkan kepada semua grup yang saya sebutkan tadi, berapa peratus kita punya guru-guru dan juga pembantu sekolah yang telah divaksin. Dan kalau kita ikut senarai daripada itu memang semua 100% mana 100%. So ibu bapa seharusnya tidak menjadi risau. Boleh menghantar anak sebab kita masih ada lagi penjarakan. Separuh daripada kelas itu hanya yang boleh dihantar. Jadi separuh lagi bersekolah melalui PDBR. Penjagaan keselamatan kesihatan anak-anak bukan sahaja terletak kepada guru dan kaki tangan sekolah. Ia juga tanggungjawab bersama. Bila bercakap atau menyentuh mengenai soal keyakinan, saya yakin bukan sahaja pihak sekolah, malah kementerian sendiri serta kerjasama antara ibu bapa dan murid-murid berkaitan dengan pematuhan SOP itu, saya yakin dapat berjalan dengan baik dan lancar. Yang pasti semua orang kena bagi kerjasama lah. Dan dari segi keyakinan memang saya sangat yakin. Pembelajaran secara fizikal juga amat melegakan ibu bapa kerana memudahkan anak-anak untuk lebih mendalami ilmu yang disampaikan. So kita lebih selesa bila berdepan. Sebab apa? Bila kita berdepan, apa nak tanya kan, apa yang lebih selesa. Sebab bila anak-anak dalam proses PDPR, kita ada macam kadang-kadang ada kekangan lah, sejujurnya ada kekangan. Tapi bila berdepan, lamba je lah. Macam kita pun nak anak kita bertanya berdepan, kat tangan apa semua kan. Dengan menghantar anak ke sekolah, ia juga sedikit sebanyak memudahkan ibu bapa memberi tumpuan untuk bekerja. Sebagai langkah penjagaan kesihatan, ada ibu bapa yang melakukan ujian saringan kendiri. Memang kita ada, memang di rumah memang wife saya sediakan ujian untuk test COVID tu. Kita dah buat siap-siap dah. Pasal memang kita standby kat rumah. Pasal apa, bila rasa macam tak sihat ke apa semua ke, kita guna pendekatan tu. Seramai 694,531 murid tahun 1, 2 dan 3
manakala 652,142 pelajar tingkatan 3 dan 4 memulakan persekolahan di negeri yang beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN hari ini yang membabitkan Melaka, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Seorang pelajar jurusan seni kulinari dari Kolej Vocational Keningau telah membawa nama negara ke persada antarabangsa apabila dia terpilih sebagai salah seorang panelis bagi Forum Belia Anjuran Global Social Leaders yang berpangkalan di London, England. Forum yang dikenali sebagai Youth Hub itu telah berlangsung pada 7 Oktober lalu secara dalam talian. Selain Chris V. Neville Johulis yang mewakili Malaysia, forum tersebut turut menampilkan 5 panelis dari Korea Selatan, Filipina, Armenia, Republik Czech dan Republik Dominika. Pembentangan Chris V bertajuk Achieving Zero Hunger via Plant-Based Food. Ia adalah projek yang telah dilaksanakan bersama rakan sekolah dengan bimbingan guru mereka, Cikgu Kan Fuk Kiong sejak tahun lepas. Melalui inisiatif itu, mereka memperkenalkan makanan berasaskan tumbuh-tumbuhan sebagai pengganti makanan yang mengandungi elemen haiwan atau berasaskan daging. Ia juga antara usaha menggalakkan orang awam mengamalkan rutin pemakanan yang lebih sihat sekaligus mampu membantu usaha memelihara alam sekitar. Dalam jangka masa panjang dan skala lebih besar, perubahan cara pemakanan tersebut dikatakan mampu menghapuskan masalah kebuluran dengan penurunan harga makanan serta pengeluaran hasil tanaman yang lebih tinggi. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan tempoh mendaftar untuk pakej peranti siswa keluarga Malaysia dijangka bermula pada suku kedua 2022. Pakej ini khusus bagi penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT daripada golongan B40 memiliki peranti tablet bersama data jalur lebar mudah alih. Kenyataan itu menyebut MCMC akan bekerjasama dengan penyedia perkhidmatan mudah alih terlibat untuk memastikan pelaksanaan inisiatif itu berjalan lancar. Pakej peranti siswa keluarga Malaysia yang diumumkan dalam pembentangan bajet 2022 Jumaat lepas sejajar dengan hasrat kerajaan untuk memastikan rakyat terutamanya penuntut IPT mempunyai peranti dan akses internet pada kos berpatutan. Menurut MCMC, pakej ini akan membantu golongan sasar menjalankan aktiviti pembelajaran dalam talian melayari internet untuk tujuan penyelidikan serta penghantaran mesej kepada keluarga dan rakan-rakan. Antara penyedia perkhidmatan mudah alih itu ialah Celcom Axiata Berhad, Digi Telecommunication Senjam Berhad, Maxis Berhad, U-Mobile Senjam Berhad, Telekom Malaysia Berhad dan YTL Communications Senjam Berhad. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna akan menentukan paras harga siling baharu kit ujian kendiri COVID-19 dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pihaknya komited untuk menurunkan harga kit ujian kendiri di bawah paras RM10 berbanding harga runcit maksimum RM19.90 ketika ini. Ada persaingan yang hebat di antara penjual ini, seperti mana telah kita saksi pada petang ini, sehingga akan turun ke RM6.60 satu. Yang dulu pada mulanya yang satu unit ini dijual lebih RM30, ada yang jual RM40. Tapi yalah, dengan usaha daripada kerajaan meletakkan harga ceiling, harga maksima, dan walaupun harga maksima kita letakkan, dengan ada persaingan dengan sendirinya juga harga ini satu unit turun di peringkat runcit.
Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melancarkan penjualan kit ujian kendiri COVID-19 bawah paras RM10 seunit dan tinjauan pelaksanaan skim harga maksimum musim perayaan Deepavali 2021 di Gateway Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur 2, Sepang. Setakat ini, kit berkenaan turut diimport dari China dan Korea selain diperoleh dari pengeluar tempatan. Sehingga 28 Oktober lalu, 2,570 premis perniagaan kategori pasaraya, rangkaian kedai sebarneka dan stesen minyak diberi kelulusan menjual kit ujian kendiri jenis RTK Antigen. Kerajaan sedia mempertimbang untuk memberi suntikan vaksin virus papiloma manusia HPV kepada remaja lelaki berikutan golongan lelaki juga dilihat berisiko menjadi pembawa virus itu yang menjadi antara punca berlakunya kanser cervix dalam kalangan wanita ketika ini. Timbalan Menteri Kesihatan 2, Dato' Aaron Agu Dagang berkata, buat masa ini dasar KKM berhubung pemberian vaksin HPV masih kekal kepada wanita berusia 13 tahun ke atas. Ada juga tambahan di negara-negara maju di mana mereka membuat pemvaksinan juga untuk remaja lelaki yang merupakan possible carriers ya, pembawa. Jadi adakah kementerian bersedia bukan sahaja untuk memvaksin remaja perempuan tetapi juga lelaki di antara umur 13 hingga 14 tahun untuk memastikan kita benar-benar melihat pengakhiran kanser cervix. Memang saya pun menyuarakan soalan ini kepada pegawai dan setakat ini dasar kita adalah untuk perempuan saja 13 atau 13 tahun ke atas. Jadi untuk remaja lelaki belum ada, kita belum membuat dasar untuk memberi vaksinasi kepada mereka dan kalau diizinkan mungkin dalam tahun depan kita akan juga melaksanakan dasar yang seperti itu. Jelas beliau, kanser cervix adalah kanser ketiga tertinggi dalam kalangan wanita dan ke-9 tertinggi dalam kalangan penduduk di negara ini. Kajian terkini menunjukkan jangkitan virus HPV berisiko tinggi penyumbang kepada lebih 95% penyebab kanser cervix. Sebagai langkah pencegahan, KKM menurutnya telah menambah baik polisi dengan meluluskan polisi saringan kanser cervix melalui kaedah ujian saringan HPV DNA yang telah dilaksanakan secara berfasa mulai 30 September 2019. Remaja yang terlepas vaksinasi HPV akan diberi suntikan pelalian itu melalui Perkhidmatan Kesihatan Sekolah. Keistimewaan laman warisan Kampung Laut dan Masjid Kampung Laut di Tumpat Kelantan akan lebih terselah jika layak disenaraikan antara tapak warisan dunia di bawah UNESCO. Menurut Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Nancy Shukri, kedua-dua lokasi menepati kriteria yang ditetapkan dan kementerian menyokong penuh pencalonan itu. Banyak potensi-potensi motek di sini dan dengan adanya projek ini ia akan menjadi satu tanda yang akan menarik minat banyak pelancong, ramai pelancong untuk datang ke motek ini. Jadi kita terima kasih juga kepada orang kampung kerana kesediaan mereka untuk menerima projek yang akan datang di kawasan Kampung Laut ini. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyaksikan majlis penyerahan laman warisan serunding Kampung Laut Pakej 1 di Tumpat Kelantan kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Jelas Datuk Seri Nancy Shukri, laman warisan serunding bakal menempatkan 11 pengusaha hasil seni dan kraf tangan. Dijangka dapat menarik lebih ramai pengunjung dan bakal disertai pakej 2 projek pembangunan semula Kampung Laut. Pakej itu dijangka siap awal tahun depan dan akan turut membabitkan pemindahan Masjid Kampung Laut yang berusia 300 tahun. Ketika ini, laman warisan Kampung Laut sudah pun dicalonkan sebagai tapak warisan kebangsaan dan Masjid Kampung Laut sebagai objek warisan.
Taman Tema Disneyland Shanghai terpaksa ditutup secara mengejut selama 2 hari susulan seorang pengunjung yang berada di taman tema itu Sabtu lalu disahkan positif. Justru kerajaan mengumumkan semua 33,863 individu yang berada di situ sepanjang hujung minggu perlu menjalani saringan kesihatan. Pihak berkuasa China meneruskan strategi sifar jangkitan mereka menjelang Sukan Olimpik musim sejuk. China berjaya mengurangkan kebanyakan kes domestik namun berlaku peningkatan beberapa minggu kebelakangan ini. Taman tema berkenaan ditutup selepas seorang wanita yang berkunjung ke situ disahkan positif wabak itu selepas pulang ke rumah. Tarikh pembukaan semula masih belum disahkan. Seorang artis menghabiskan masa 3 bulan berjalan kaki dari Bonn, Jerman ke Glasgow, Scotland. Uniknya, Arne Dorsel berjalan kaki dalam sebuah bola besi simbolik bumi. Usahanya itu adalah bagi menyokong semangat cintakan alam sekitar dan mengajak orang ramai bersatu memperbaiki dan melindungi bumi. I'm an artist and make this promise walk from Germany to Glasgow to the COP26, about more than 1,500 kilometers inside of the sphere, walking and show people we are feeling connected. We can feel connected when everyone gives a promise to our future, to our children's future, and of course to Mother Earth. And that's why I go from one city to another, from one country to another. Dorsel juga mengakui perlu memperbaiki bola besinya dari semasa ke semasa. Namun ia bukanlah masalah besar kerana menerima banyak bantuan dan sokongan daripada orang ramai di setiap tempat yang dilaluinya. Dia menyifatkan semua itu adalah simbolik kehidupan yang perlu berhubung sesama manusia dan memperbaiki kekurangan. Sungai Rajang terbentang kira-kira 563 km dari sumbernya di pegunungan Iran ke Laut Cina Selatan di Malaysia. Dari segi sejarah, sungai ini sangat penting kepada kehidupan rakyat Iban yang masih tertumpu di sepanjang tebing sungai di Sarawak. Air sungainya juga kritikal untuk aktiviti pertanian mereka seperti lada, nanas dan penanaman kapas. Sungai ini menyokong pelbagai aktiviti ekonomi termasuk memancing, pengangkutan, perdagangan melalui pelabuhan sungai dan pelancongan. Pekan Cina Sibu mungkin paling makmur di sepanjang tebing sungai serta rumah kepada pelabuhan besar dan banyak pasar. Kesemua hutan di sepanjang tebing sungai adalah rumah kepada 30 spesies mamalia termasuk rusa, langgur, gumpalan, babi liar, tupai, gergasi hitam dan tazia. Biawak dan biawak pemantau adalah pemandangan biasa di sungai bersama 100 spesies ikan termasuk semah dan empurau. Enggang, Glowsing starling Asia, burung walit Pasifik dan endemik dusky munia pula antara spesies burung yang banyak dilihat di ekosistem sungai. Pengumuman peruntukan RM10 juta menerusi bajet 2022 untuk meningkatkan program latihan atlet para serta melaksanakan Liga Sukan Para sebagai persediaan kesukan Paralimpik para 2024 di Paris sememangnya amat dinantikan khasnya buat Majlis Paralimpik Malaysia MPM. Ia juga dilihat satu pengiktirafan buat atlet kurang upaya dan pihak-pihak yang bertungkus lumus di sebalik kejayaan mereka. MPM sebenarnya sudah awal lagi merangka pelan jangka panjang demi kesinambungan kecemerlangan atlet para kebangsaan. Kami sedang membida untuk menjadi host untuk Asian Youth Para Games pada 2025 dan pembidaan itu telah kami submit, telah kami buatkan pada 28 hari bulan Oktober yang lepas, di mana kita telah memilih negeri Sarawak untuk jadi host state. Datuk Sri Megat juga optimis dengan kesempatan yang diberikan kepada MPM untuk menganjurkan sukan yang bertaraf tinggi yang menawarkan ranking buat atlet para, membolehkan atlet diklasifikasikan mengikut keupayaan masing-masing, seterusnya berpeluang menyertai kejohanan-kejohanan antarabangsa. Justru mereka memerlukan pendedahan awal untuk membentuk atlet berkualiti, seterusnya membawa cabaran lebih bermakna di pentas dunia. Kita kena letak satu level yang tinggi. So that's why daripada akar umbi, apabila atlet yang para dah tahu this is how the standard is, so benda tu akan berlangsung sampailah mereka meningkat usia umur, dan to them dia tak ada rasa gemuruh, dia dah faham.
So itu yang penting. Datuk Seri Megat juga lebih berminat untuk menggapai sasaran lebih tinggi dan segera menutup buku tragedi Olimpik Para Tokyo yang menyaksikan Malaysia terlepas pingat emas dan catatan rekod dunia lontar peluru gara-gara kesilapan sendiri. Apa yang lebih penting, memastikan insiden sama tidak berulang. Macam saya cakap lah, it's an expensive lesson. Kita kena, ayat menghukum tu, dia kena hukum. Dia hukum tu untuk digunakan di mahkamah. Tapi somebody must take responsibility. Bertanggungjawab tu kena ada. Jawatan yang supaya coaches-coaches lain atau coaches-coaches yang akan datang tidak akan mengambil sambil lewa. Tidak boleh kalau sesebuah organisasi itu beri peluang kesian. That does not work because this is the government money. Kita ada 6 juta itu untuk kita belanjakan untuk sukan atlet para selama 22 orang. Walaupun tidak cukup, tapi peluang yang kita lepas tu sangat terkesan. Pemain tenis kerusi roda negara Muhammad Yushazwan Yusof muncul juara kejohanan tenis antarabangsa BNP Paribas di Balma, Perancis selepas mengejutkan pilihan kedua yang juga rakan senegara Abu Sama Burhan di pentas final. Dan lebih istimewa, kemenangan itu bakal melonjakkan ranking Yushazwan ke kelompok 60 pemain terbaik dunia. Sekalipun diletakkan sebagai pilihan ke-6 kejohanan, Yushazwan yang kini berada di ranking ke-71 dunia jelas tidak gentar ketika berdepan rakan senegara Abu Sama Burhan yang menduduki ranking ke-38 dunia. Pemain berusia 26 tahun itu berjaya menguasai gelanggang sebelum melakar kemenangan straight set 6-3, 6-4. Untuk rekod ini kali kedua, Yushazwan mencatat kemenangan ke atas Abu Sama sepanjang 8 pertemuan sesama mereka. Tidak cukup dengan itu, Yushazwan turut bergelar juara dalam acara beregu bergandingan dengan Abu Sama. Kedua-dua pemain negara berjaya menewaskan pasangan tuan rumah yang juga pilihan utama kejohanan Nicholas Carrier dan Geoffrey Jasiak dengan keputusan 6-3, 6-4. Kejohanan ini bukan sahaja menawarkan mata dalam kedudukan ranking, malah ia juga adalah medan pemanas badan menjelang Sukan Para Asia di Hangzhou, China tahun depan. Tenis terbuka Vienna. Pilihan kedua kejohanan Alexander Zverev berjaya meraih gelaran kelimanya musim ini selepas menewaskan pemain bukan pilihan dari Amerika Syarikat Frances Tiafoe di pentas final. Bagaimanapun, kemenangan itu tidak hadir dengan mudah. Sebaliknya, Zverev terpaksa bekerja keras sebelum bergelar juara. Aksi final terbuka Vienna di Austria menemukan bintang Jerman Alexander Zverev menentang pemain bukan pilihan dari Amerika Syarikat Frances Tiafoe. Zverev tidak diberi laluan mudah terutamanya pada set pertama apabila Tiafoe berjaya mengikat kedudukan 3-sama. Selepas beberapa kali mencuba, pilihan kedua kejohanan itu akhirnya menemui rentak sebelum menang 7-5. Sedar lawan berupaya melakukan kejutan, Zverev memperkemaskan corak permainan dan hasilnya bintang Jerman itu berjaya menotahkan kemenangan di set kedua dengan keputusan 6-4. Untuk rekod, ini final kelima Zverev musim ini dan apa yang menarik, pemain berusia 24 tahun dari Hamburg ini belum tewas, sekaligus meletakkan Zverev sebagai pemain kedua terbaik selepas Casper Ruud dari Norway. Dalam pada itu, pemain Croatia Marin Cilic muncul juara di terbuka St. Petersburg. Pemain bukan pilihan itu berjaya mengejutkan pilihan kelima dari Amerika Syarikat Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-4. Ini adalah kemenangan kedua Cilic musim ini dan yang ke-20 sepanjang kerjanya sebagai pemain profesional. Pertandingan kostum Halloween untuk haiwan peliharaan di New York mengakhiri Buletin Didik. Saya Nolifah Ghani, salam hormat dan kita jumpa lagi.